Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita duduk dan kita berkumpul seketika di antara maghrib dan isyak ini. Dan pada malam ininya insya-Allah Hana cuba untuk membaca satu kitab yang baru ni. Kira-kiranya baru untuk Ana tak tahu tuan-tuan dah baca ke belum kitab ni di sininya. Dikarang oleh seorang ulama yang masyhur juga, yang disebut nama Imam Habib Abdullah Haddad. Imam Habib Abdullah Haddad ini, dia ada beberapa buku-buku yang masyhur dan kitab yang masyhur yang telah dikarang oleh beliau. Yang di antara kitab yang masyhur, Nasihat Agama Wasiat Iman. Kitab tersebut kitab yang masyhur juga yang dikarang oleh beliau. Satu lagi kitab yang dikarang oleh beliau ialah Peringatan tentang Umur Insan. Dalam kitab tersebut juga masyhur yang dikarang oleh Habib Haddad ini sendiri, Syekh Abdullah Haddad ini. Dan pada malam ni Ana nak baca pada tuan-tuannya satu kitab yang baru dan tak tebal sangat pun. Mudah-mudahan kalau kita baca dan kita ulang dekat sini ni selama lebih kurang sekali sebulan kita di sini ni, kita akan habis kitab inilah. Kitabnya Petunjuk Tariqah ke Jalan Akhirat. Kitabnya Tariqah ilal Akhirah. Kitab ininya kitab yang asalnya dalam bahasa Arab yang telah diterjemahkan, dan tuan-tuan boleh rujuk kepada Pustaka Nasional. Rasanya Pustaka Nasional Singapura yang telah terjemahkan kitab ini oleh Syekh Ahmad Samaid, yang telah terjemahkan kitab ini sendiri. Anda dipahamkan kitab ini tak mahal pun, mahal kasut kita lagi kot daripada kitab ini. Walaupun kitab ininya mempunyai nilai yang cukup mahal, dan Anda tak tahu tuan-tuan dah belajar ke belum kitab ini. Cuma Anda nak baca sikit apa yang terdapat yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad ini, kerana satu tajuk yang diberi nama kitab ininya ialah Jalan Tariqah ilal Akhirah. Tariqah ilal Akhirah maknanya jalan kita menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kerananya tiap kali mana kita solat, kita senantiasa baca satu doa yang kita diajar supaya kita doa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan aku ke jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ni maksudnya bagaimana? Jalan yang boleh sampaikan kita ke akhirat Allah. Kita bimbang-bimbang kalau kita ni tak sampai ke akhirat Allah. Yang dimaksudkan dengan akhirat Allah di sini ialah yang dinamakan dengan syurga Allah. Bimbang-bimbangnya kalau kita mati dalam keadaan kita tak boleh sampai pada syurga Allah, tetapi sampai kita hanya terhenti, na'udzubillah min dzalik, di neraka Allah. Bagaimana nak sampai ke syurga Allah ini? Bukannya jalan yang mudah, jalan yang payah, yang perlu dilalui dalam hidup seseorang. Nak masuk dalam syurga Allah ini bukannya kerja-kerja yang paling mudah untuk kita buat, tidak. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita bagaimana cara untuk kita nak masuk dalam syurga Allah. Allah dia nak suruh kita lepas masuk ke dalam syurga Allah. Allah hantar Nabi, hantar Rasul, nak suruh lepaskan manusia ni biar masuk dalam syurga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirinya, waktu mana dia nak ajar pada kita supaya kita masuk dalam syurga Allah, lalu Rasulullah suruh kita belajar. Allah sendiri pun suruh kita belajar.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun suruh kita belajar. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa di kalangan kamu yang boleh membuat jalan-jalan, man salaka tariqan, mana-mana orang yang boleh hidup di atas satu jalan, tariqan yabtaghi fihi ilman, dalam keadaan dia mengharapkan dia dapat ilmu dalam diri dia, salakallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan buka jalan-jalan untuk dia dan Allah akan permudahkan pada diri dia untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk dalam syurga Allah ini tak kira di kalangan siapa saja, perlu kepada kesungguhan. Kesungguhan daripada mana? Kesungguhan di dunia lagi. Waktu mana kita hidup di dunia ni, kita kena bersungguh awal-awal. Bagaimana kita nak bersungguh awal ini? Supaya kitanya, nak suruh kita boleh selamat di akhirat nanti, kita diajar supaya belajar dan belajar jalan ini. Kerana ramai orang yang dia tersesat di pertengahan jalan. Hidup di atas dunia ni, ramai mana orang yang kena penyakit yang disebut dengan penyakit syok sendiri dipanggil. Penyakit syok sendiri ni, penyakit ditimpa dengan penyakit perasan. Padahal dia sendirinya, benda yang terhadap ajaran agama, dia tak tahu bagaimana cara yang diajar dalam agama untuk nak suruh kita ni sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar banyak cara nak masuk dalam syurga Allah ni, berbagai-bagai jalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Cuma soalnya, jalan tersebut ada tak dalam diri kita? Kita ni berada di atas landasan yang benar-benar boleh masuk syurga ke? Ataupun kita ni ada jalan untuk kita bukan dimasuk dalam syurga, tetapi senang untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga ni kadang-kadang satu benda je yang kita buat. Benda yang kecil je kita nampak kecil, tapi dia besar di sisi Allah yang melayakkan masuk dalam syurga Allah. Buat contoh yang mudah. Kita buat contoh bagaimana seorang yang disebut dengan seorang perempuan pelacur yang hidup dalam keadaan dia berzina, melacur diri dalam hidup dia. Tapi waktu mana di penghujung hidup dia, tiba-tiba dia bagi minum air pada anjing. Anjing yang dalam keadaan berpusing-pusing di telaga itu, dalam keadaan dahaga dan haus yang amat sangat. Tiba-tiba dia telah bagi makan, minum pada anjing itu. Kemudian dengan telapak kasut dia pula tu, dia bagi minum. Tiba-tiba dia mati dan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia yang sebelum daripada ni teruk, tapi dengan satu benda yang kecil dia buat, akhirnya dia termasuk dalam syurga Allah. Ada orang yang dia buat amalan yang banyak, amalan bagus, siang puasa sunat, malam hari qiyamul lail dalam hidup dia. Tapi dia buat benda yang kecil je. Dia sakitkan hati jiran dia. Dia mati, masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana seorang perempuan yang dia hidup dalam keadaan yang dia ni rajin buat amal ibadah. Siang hari dia puasa sunat, malam hari dia qiyamul lail. Suatu hari dia meninggal dunia. Apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesudahan orang perempuan ini ya Rasulullah? Rasulullah tanya apa dia, masalah dia? Dia sentiasa menyembah air yang kotor ini, air sisa-sisa makanan daripada rumahnya ke rumah jiran sebelah. Bagaimana kesudahan dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya finnar, dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jalan untuk ke syurga Allah ni jangan kita fikir mudah, jangan kita fikir mudah, sehingga kan kita kena bersungguh beria kita dalam hidup kita, memerhatikan, sehingga kan Allah nak suruh kita perhati ni, Allah ajar supaya kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, bersama dengan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang mengenai neraka ni, Allah cerita banyak benda. Macam mana kamu dihumban ke dalam neraka Allah? Bagaimana kamu dimasukkan ke dalam syurga Allah? Yang ni kita tak boleh tahu kecuali bila kita diajar dan ditunjukkan jalan bagaimana kita nak boleh sampai ke tempat demikian. Alhamdulillah, dalam perjalanan umur hidup kita ini, Allah bagi kesempatan untuk kita belajar seketika. Belajar kitab ini pun tak tebal. Ana tengok lebih kurang
lebih kurang 200 lebih je muka surat. 230 muka surat saja. 230 muka surat saja ni, kalaulah kita sempat belajar, kita belajar rasa-rasanya setahun 2 tahun habislah kitab ini. Sama ada kitab ni habis dulu ataupun kita habis dulu. Dua tu je dalam hidup kita ni. Walau bagaimana sekalipun, kita kalau kita boleh menadah sikit demi sedikit, kita menadah tiap-tiap kali mana Ana datang dan Ana baca kitab ni, tuan-tuan menadah sikit, tuan-tuan mendengar sikit, kemudian insya-Allah kita dapat manfaat yang banyak daripada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan Allah jadikan kebaikan daripada apa yang terdapat yang kita belajar ini sendiri. Malam ni para hadirin sekalian, oleh kerana malam pertama baru ni, Ana nak baca dulu daripada isi hati daripada tuan kitab ini. Kenapa dia karang kitab ini? Dan mengapa kitab ini keluar? Dia sebut ada beberapa sebab. Kenapa aku karang kitab ini? Dan kenapa yang aku tulis dan beria nak suruh tulis ini? Nak suruh dapat apa benda daripada apa yang aku karang kitab ini? Katanya tuan kitab kita ni, dia sebut ini adalah satu risalah saja. Tulisan yang pendek, bukan tulisan yang panjang. Tulisan yang aku tulis ni pendek saja, yang mudah-mudahan dengan kuasa Allah dan keupayaan daripada dia akan memberi manfaat daripada kitab ini. Katanya tuan kitab kita ni, mudah-mudahan bila aku tak ada nanti, adalah orang yang akan memanjangkan lagi ilmu ini. Maknanya manfaat itu akan berpanjangan. Ya, lebih kurang 800 tahun jarak kita dengan Syekh Abdullah Haddad. Lebih kurang 600 tahun, 800 tahun jarak kita dengan beliau. Sampai hari ini kita boleh baca lagi kitab ini. Kita baca kitab ini baru manfaatnya. Kata dia, dan satu pesanan yang aku nak pesan pada kamu, apabila aku diberi oleh Allah inayah, Allah bagi pada aku kekuatan pada aku untuk aku nak ingat pada Allah, aku nak bagi tahu pada kamu supaya kamu sentiasa diingatkan dalam hidup kamu, yang mudah-mudahan dengan kelebihan Allah dan rahmatnya, dia akan menjadi wasiat pada kamu semua. Dia akan menjadi ingatan dalam hidup kamu. Satulah aku karang, di antara sebab kenapa aku karang kitab ni, nak suruh dia jadi ingatan dan berpanjang. Dan kita pun tahu, inilah satu cara yang diajar dalam Islam. Dalam Islam ni, kalau kamu ada ilmu, kamu kena mengajar orang. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu kena belajar dengan orang. Kalau kamu tak nak belajar pun, kamu tolong dengar sudah. Wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi golongan keempat, jangan. Mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Fatuhlik, Rasulullah sebut, bangsatlah kamu. Sebangsa-bangsa hidup kamu. Belajar tidak, mendengar tidak, mengajar orang pun tidak. Habis kamu hidup untuk apa dia? Nak makan saja hidup kamu tersebut. Diajar demikian. Oleh yang demikian, apabila kamu hidup dalam keadaan kamu hidup di atas dunia ni, kamu ada ilmu, kamu ajar orang. Katanya tuan kitab kita ni, alhamdulillah Allah kurniakan padanya ilmu sedikit. Ilmu untuk dipanjangkan ilmu ni, yang mendorong aku untuk menyusunnya, menjadikan ia tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Aku susun kitab ini nak suruh kamu semua jadi, bukan kamu rasa kagum pada aku, tidak, tetapi kamu rasa tunduk kepada Allah. Dengan kamu belajar ni, dengan semakin kamu kenal, kamu tahu dan sebagainya, akhirnya kamu jadi hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada sesama manusia, tidak. Tetapi kamu jadi hamba kepada Allah ni benda yang besar dalam hidup kita ni sendiri. Yang ni yang kita nak sampai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala mengakui kita ni hamba dia. Jangan sampai peringkat kita ni tidak menjadi hamba dia sudah. Yang pada hadirin sekalian tahu kan, di antara darjat yang paling tinggi kita jadi hamba pada Allah. Itu kemuncak dipanggil. Apabila kita boleh ikut segala yang disuruh oleh Allah. Allah suruh buat apa saja pun kita dengar. Tanpa kita pertikai. Tanpa kita timbulkan alasan, tak ada. Bahkan kita taat. Setiap benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, itu tanda perhambaan. Sehingga akan sampai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fadkhulu fi ibadi. Hendaklah kamu masuk di kalangan hamba-hambaku. Wadkhulu jannati. Dan kamu semua bolehlah masuk dalam syurgaku. Kalau boleh sampai peringkat kita termasuk di kalangan hamba Allah, maknanya kita ni dah sampai kedudukan yang Allah iktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf hamba dia. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Disebut maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba ni, maksud jadi hamba ni bila? Kita jadi hambanya bila kita dah mula taat segala benda yang disuruh oleh Allah. Nak datang taat ni datang daripada mana? Datang daripada belajar. Kamu diajar supaya kamu tidak menjadi kurang ajar dalam hidup.
Apabila kamu hidup belajar dan belajar, kamu ada ilmu, barulah kamu akan dapat dekat dengan Allah. Dalam hidup kamunya, semakin kamu dekat dengan Allah, sehingga kan kamu sampai darjat kamu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kita kan berebut nak jadi kedudukan itu, nak jadi kemuliaan ini dan sebagainya. Ketinggian itu, ketinggian ini dalam hidup mereka. Mereka tak tahu kalau kita sebut tingginya darjat seorang ni bila kamu jadi hamba pada Allah. Itulah setinggi-tinggi darjat. Tak ada dah tinggi darjat lebih pada tinggi darjat tersebut. Apabila Allah boleh iktiraf kita hamba dia, maknanya mulialah dalam hidup kita. Kalau kita sebut di atas dunia ni kita jadi hamba orang tu, hamba orang ni, kita jadi hina. Jadi hina. Tapi tak. Untuk Allah, kita ni boleh jadi hamba kemuncak dalam hidup. Bagaimana kamu nak jadi hamba? Kamu tolong dengar apa yang aku nak ajar pada kamu. Nak sebut pada di kamu, katanya Tuan kitab kita ni. Kemudian disebut yang mendorong aku untuk menyusun kitab ini dengan tujuan untuk kamu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya. Dan kamu mula ikut yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam hidup kamu tanpa kamu petikai. Apabila kamu Rasulullah SAW bawa ajaran apa saja cara dalam hidup kamu, kamu tak mempertikaikannya. Kita ni kan, hidup kita atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni senang nak mempertikaikan syariat Allah. Tak payah banyak pun dalam masalah merotan. Kita buat contoh. Rotan tu pun orang kita petikai. Zaman kita kan, mana boleh rotan-rotan. Orang kita ni petikai. Dalam hidup ni, rotan anak pun tak boleh sekarang. Sampai peringkat ikut dengan peraturan mana? Peraturan yang datang daripada undang-undang dunia. Ni nak sebut pertikai undang-undang sampai undang-undang Allah. Yang Allah ajar rotan. Dalam hidup kamu kena rotan. Siapa kamu kena rotan? Anak kamu. Apabila anak kamu tak dengar kata, tak nak solat, kamu rotan dia pada usia 10 tahun. Orang kita pertikai 10 tahun. Tak boleh, kecil lagi. Tak boleh nak rotan lagi. Dia sebut demikian. Rotan siapa dalam hidup ni sampai peringkat buat kajian. Negara kita ni pertikai sampai peringkat demikian. Ni ada undang-undang yang diluluhkan pada bulan 6 ke bulan 7 nanti, di peringkat dibentangkan nanti. Siapa-siapa yang rotan lagi anak memang kena dakwa lepas pada ni. Nak sebutnya sampai peringkat demikian. Kenapa? Padahal dalam Quran pun dah ada, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah ada. Sampai peringkat demikian manusia. Tu undang-undang rotan baru. Yang undang-undang hudud lagi yang mereka petikai. Orang kita juga petikai. Padahal ada dah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang petikai itu pula lawyer-lawyer. Yang petikai itu pula orang yang rasa dia cerdik sangat dalam hidup dia. Dia rasa dia lebih cerdik. Dia sebut ni undang-undang negeri Kelantan. Bukan yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Dia boleh sebut benda demikian. Ada orang yang kata demikian. Ni undang-undang yang dicipta oleh manusia. Tidak datang daripada Al-Quran. Kata-kata kalau betul tidak datang daripada Al-Quran, kamu bawa datang. Yang menunjukkan datang daripada Al-Quran kat mana. Ini manusia ni, dia petikai. Petikai benda-benda sampai peringkat demikian. Kerana sama ada dia jahil ataupun bahasa yang mudah, dia tolol, dia panggil demikian. Itu bahasa yang mudahnya dalam hidup kitanya. Kerana apa dia? Kerana tak rasa nak tunduk segala yang disuruh oleh Allah dan nak ikut benda yang diajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu rotan anda dijemput di UKM semalam. Dijemput tu membicarakan tentang di UKM-nya, di chancellery, di tempat yang besar terbuka begitu, dijemput oleh TNC. Dijemput oleh TNC untuk bincangkan masalah rotan, mendidik ataupun mendera. Jemput peguam pun ada, kemudian jemput profesor seorang pun ada. Profesor ni bila ditanya, profesor setuju tak rotan pada anak ni sendiri? Profesor tu kata tak setuju, dia sebut demikian. Tak setuju. Undang-undang ni kalau rotan juga pada anak dalam membesar anak, maka itu bukan cara yang sebaik-baiknya, disebut. Tanya pada lawyer kata ya, kami setuju. Lawyer setuju. Tanya pada anak kata setuju. Selagi mana ada Al-Quran, dalam Al-Quran, selagi mana ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak sebutnya gambaran bagaimana cara berfikir. Manusia kalau dia fikir, dia guna logik akal. Logik akalnya nampak rotan tu menyakitkan. Rotan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rahimallahul bait, dirahmati oleh Allah rumah-rumah yang disangkut padanya rotan dalam rumah tersebut. Allah rahmat mana-mana rumah yang ada rotan di dalam rumah tersebut, aku
Aku tolong doa biar Allah rahmat rumah tangga tersebut. Pakak-pakak beli rotan lepas pada ni. Nak sebutnya gambaran demikian. Kita sangkut je, bukannya kita letak lagi. Bukan kita rotan lagi. Tak, kita sangkut je. Tiap kali mana anak kita tak nak semayang, kita tunjuk tu. Anak iblis ada tu, anak iblis kita sebut. Anak roti panjang, kita sebut demikian. Roti panjang ke, anak iblis ke, rotan ke, kita sebut. Kamu nampak, kamu tak semayang, aku rotan kamu. Sebelum daripada Allah rotan kamu di akhirat nanti, baik aku rotan kamu sekarang di dunia. Itu cara demikian. Dididik. Tapi jangan budak yang umur 2 tahun pun kena rotan dah. Tak, dia ada kaedah dia. Dalam Islam ada kaedah. Nak rotan bila? Lepas pada usia dia 10 tahun. 10 tahun, barulah mula rotan anak kamu tersebut. Tapi dengan syarat, usia 7 tahun tu, kamu dah mula bagi tahu dah. Semayang. Kalau tak semayang, dosa. Kalau kamu tak tutup aurat, berdosa. Kalau kamu berjalan dalam keadaan kamu tak tutup aurat, kamu kena bersedia untuk disebat dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebut benda-benda demikian, biar dia rasa takut dan gerun. Ini dipanggil benda-benda demikian dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan nak suruh kitanya tunduk dengan dan tiba-tiba kenapa kita tak kamu ini nak tunduk dan kamu Allah janjinya. Dia kata di antara yang menurunkan supaya dari menuju ke jalan hidup ajar kamu orang ini dalam orang buat benda yang baik. Suruh orang benda yang baik kena dia. Wayan haun munglah dalam surah Al-Imran ayat 104. Ya Allah sebut 3 benda. Yang pada orang. Kedua, wa ya'muru bil ma'ruf. Ulama bincang, kenapa Allah sebut yang kali? 2 kali. Yang khair sekali. Kemudian wa ya'muru cukup. Yad'un ila al-khair. Allah ulama tafsir begini. Makanya manusia ni yang buat baik ni, dia ada 2 kelompok manusia. Yang kita sebut sekali je. Jomlah kita dengar kuliah malam ni. Jomlah kuliah. Kena pukul dia. Kalau kamu tak arahkan dia, dia tak datang. Kamu kena tulis jamuan biryani disediakan, baru dia datang. Maknanya kena ada benda sampai peringkat demikian. Kalau tak buat benda demikian, dia tak buat. Kebetulannya nak buat benda yang baik ini jadi payah berbanding daripada buat benda yang jahat. Nak buat benda jahat senang je. Nak buat benda yang baik payah. Oleh kerana payah nak buat benda yang baik, sampai 2 kali Allah sebut yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sampai peringkat demikian. Allah gunakan 2 kali. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh jangan kamu sampai peringkat kamu ni jangan jadi payah dalam kamu nak melakukan benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kita nak tengok benda yang baik ni, payah tak payah, sampai hari ni tak boleh nak buat lagi pelaksanaan syariat ni. Padahal diluluh tahun 1993 lagi. 1993 nak fahamkan pada manusia ni, tak mudah. 2015, berapa belah tahun dah? Belah tahun nak boleh faham. Sampai peringkat 2015 ni tak faham-faham lagi manusia ni. Yang peliknya yang faham jadi tak faham pula dia panggil. Yang faham dulunya boleh faham dah. Sekarang jadi tak faham sekarang. Nak kita pun jadi tak faham dengan perangai orang tak faham dia panggil. Nak gambarkan tentang bagaimana manusia tu benda yang baik sampai benda satu peringkat benda yang baik
Manusia ni dia jadi nak buat. Padahal kalau kita kata orang kafir itu saja hujah. Kafir dia tolak syariat. Kita katakan Islam ni, sembahyang ni, oi, bukan main lagi bertikai. Di kalangan kita dia kata ni pantan je, tak betul lagi dengan syariat, macam-macam gaya. Orang kafir kita sebut DAP, tak nak. DAP yang tak nak tersebut bahasa yang mudahnya. DAP yang tak nak tu kan dia kafir, tak apalah dia kafir. Tetapi yang kita orang Islam, kenapa kita tak nak juga? Tak nak tersebut. Dengan kerana apa dia? Kerana anidan. Kerana kita kerah kepala, bahasa Arabnya. Yang jenis kamu ni, jenis payah nak dengar. Sebut dah, bagi tahu dah pada diri kamu. Padahal Allah sebut dah, nakalam minallah. Bila kamu laksana juga, itu merupakan cegahan yang datang daripada Allah SWT. Jelas-jelas dah pelaksanaan ini, kamu sebagaimana sembahyang, kenapa kamu boleh terima? Sebagaimana puasa, kenapa kamu boleh terima? Kenapa yang masalah ni kamu tak boleh terima? Bendanya yang berlaku pada orang Islam, bukan berlaku pada orang bukan Islam. Kita sebut demikian. Tak, dia sebut tak boleh. Kita kena mendahului masalah kemiskinan, masalah banjir, masalah-masalah yang berlaku. Kita sebut bagi alasan-alasan demikian. Bukan yang mudahnya kerana kamu tolol, kita sebut demikian. Kerana kamu kerah kepala, kamu tak nak dengar. Yang disebut oleh para alim ulama, kamu tak nak dengar. Yang kamu rasa, kamu tu cerdik dalam hidup kamu. Kamu tak rasa yang ni Allah yang arahkan dalam kehidupan kamu ini sendiri. Orang yang bukan Islam DAP nak pada dia tahu apa dia. Kesan lepas pada pelaksanaan syariat nanti orang bukan Islam akan masuk Islam. Yang tu yang ditakut sangat. Sebagaimana dahulu bank Islam, apabila mula-mula buat bank Islam, orang bukan Islam mula-mula lawan. Mana ada bank Islam, tak boleh percaya pada bank Islam dan sebagainya. Lama-lama, akhir sekarang penuh bank Islam. Hong Leong pun Islamik juga dia sekarang. Hong Leong bank Islamic bank juga sekarang. Nak sebut sampai peringkat demikian. Yang bukan Islam boleh terima perbankan Islam. Nak sebut sampai tahap demikian. Demikianlah kalau kamu laksanakan perintah Allah nanti, kamu boleh lihat bagaimana keadilan Islam dan manusia masuk Islam berbondong-bondong lepas pada tersebut. Siapa yang janji? Allah yang janjikan demikian. Tapi kita tak percaya. Kerana apa dia? Kerana kita jenis anidan, kufran wa anidan. Jenis kufur dan juga jenis kerah kepala dalam hidup kita untuk menerima syariat yang disuruh oleh Allah. Sebab tu Allah guna yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kamu kena guna kuasa kamu buat arahkan orang supaya buat benda yang baik. Kalau kamu tak guna kuasa kamu untuk arahkan orang buat baik, orang tak buat benda yang baik. Oleh demikian Allah guna wa ya'muruna bil ma'ruf. Suruh manusia ni buat benda yang baik. Tapi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam masalah munkar kamu kena cegah. Nak cegah mana? Tak kuasa. Datang syarak sebut kamu mar'a minkum munkaran ghayyirhu biyadi. Tu dia datang benda demikian. Kuasa kamu untuk apa dia? Siapa yang melihat kepada benda yang mungkar, hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Tangan dia ni kuasa yang ada pada tangan dia. Dia tak patut sign, dia jangan sign. Dia tak patut apa dia? Dia tak patut setuju, dia jangan setuju. Tangan dia, kuasa dia. Yang patut dia boleh tarik, dia boleh tarik. Patut dia dengan anak dia boleh tarik anak dia tarik anak dia. Maknanya kamu ada kuasa dengan tangan kamu. Patut kamu gotan. Patut kamu sebat. Kuasa yang kamu ada pada diri kamu. Ni disebut demikian. Fa illam tastati' fa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau kamu tak ada kuasa tangan kamu sebut, kamu kena guna lidah kamu. Soalan sebut, bagi tahu jangan berhenti. Sehingga kan orang gunting lidah kamu, baru kamu berhenti daripada menyebut kebenaran. Selagi mana lidah kamu boleh keluar suara, waktu mana kamu boleh sebut, kamu sebut pada lidah kamu. Orang suka tak suka, itu soal kemudian. Kerja kamu apa dia? Kamu sebut dengan tujuan nak suruh orang ni boleh jelas. Yang ni disyarakkan dalam agama. Anda sebut contoh yang mudah apa dia? Nak suruh seorang perempuan, seorang isteri pujuk suami dia datang sembahyang berjemaah. Terutama waktu subuh misal contohnya. Pujuk suami dia, pujuk suami dia. Kerja dia, ada isteri tanya, sampai bila ustaz nak pujuk? Tiap-tiap pujuk ni tiap-tiap pagi. Kita jawab, sampai kamu mati.
Wahai isteri, kamu pujuk suami kamu, anak-anak lelaki kamu datang sembahyang berjemaah tu sampai bila? Sampai kamu mati. Kamu mati, kamu sebut pada suami kamu, kamu sebut pada anak lelaki kamu, kamu sebut pada menantu lelaki kamu. Ibu tak akan berhenti daripada menyebut supaya datang sembahyang berjemaah. Sampailah bila ibu akan berhenti? Sampai ibu mati. Sampai ibu mati. Ibu mati, ibu tak akan sebut lagi. Yalah, kalau sebut juga mati, memang peliklah dipanggil. Nak sebutnya kalau dah ibu meninggal dunia nanti, mama dah meninggal dunia nanti, kalau dah meninggal dunia nanti, tak ada lagi letiran ini. Letiran ini nak suruh kamu taat pada perintah Allah dalam hidup kamu. Sebut guna bahasa yang lemah lembut lah. Diajar supaya kita sebut kalimah-kalimah yang lemah lembut. Sebut pada suami kita, pergilah bang semayang subuh berjemaah, pergi. Abang pergi semayang subuh berjemaah, dapat pahala banyak kita dapat. Selain daripada itu, kita terlepas daripada sifat munafik. Orang munafik je tak boleh semayang subuh berjemaah. Manakala kita, kalau kita nak suruh lepas kita sifat munafik, kita ni datang semayang subuh berjemaah, terutama bagi orang lelaki. Pujuk. Guna bahasa yang lemah lembut. Jangan guna bahasa kasar, jangan. Pergi bang, semayang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je. Makan penampah tawa tak kena gaya ni. Maknanya guna bahasa yang lemah lembut. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni, demikian mulut kita ni, selagi mana kita boleh bercakap. Sebutlah tentang apa dia? Tentang kebenaran itu. Mesti jadi ustaz ke? Tak, mesti jadi ustaz. Kamu dah tahu tentang agama, kamu sebut. Kamu sebut tentang agama. Jangan terhenti. Dua, kalau tak boleh juga, fa'illam tastati' fa biqalbih. Kalau kamu tak mampu juga, maka kamu gunalah yang dinamakan dengan hati kamu. Hati kamu tu, mata kita dah paralyze. Senang ceritanya, kita dah kena stroke dah. Tak boleh bergerak dah. Tapi nampak depan mata kepala kita benda yang mungkar ni, mata kita mengalir. Tanda hati kita tak reda dengan benda yang berlaku itu sendiri. Wadzalika ad'aful iman. Rasulullah SAW sebut, itulah selemah-lemah iman. Waktu mana kamu tak ada lagi kekuatan yang lain. Tangan kamu tak boleh dah, mata kamu tak boleh buat apa dah, mulut kamu tak boleh buat apa dah. Di waktu itu tinggal hati kamu saja lagi. Kamu berhenti, kamu tak boleh nak sebut lagi dah. Hati kamu sebut, aku tak reda ya Allah, aku tak reda benda yang sedang berlaku di hadapan aku ni sendiri. Ini tanda wadzalika adhaful iman. Adapun kita nak sebut tak nak sebut, berterusan dalam hidup kita. Ada orang duk sibuk, dia kata sibuk sebut hudud, dia kata GST tak nak sebut, dia sebut. Kita sebut dua-dua lah kita sebut. Yang kamu dah sebut dah GST, hudud kena sebut pula. Hudud dia kata asyik-asyik sikit-sikit hudud. Dia sebut sampai dia jadi anti pada syariat Allah. Dia sebut seolah-olah dia ni tak ada iman langsung dalam jiwa dia. Orang yang sampai peringat demikian. Bukan demikian kita. Hudud ni kena sebut sampai bila? Walaupun dah dilaksana ke tak dilaksana, sampai kita mati kita kena sebut. Kena sebut dengan tujuan apa dia? Tujuan kita bagi tahu ni merupakan syariat. Bukan syariat yang biasa, syariat yang nak menyelamatkan kehidupan manusia dalam masyarakat. Kita ni, masyarakat kita ni fauda, masyarakat yang kucak-kacir. Dalam keadaan tidak ada nizam, hilang peraturan. Polis pun tak selamat. Bukannya orang yang tak selamat, polis pun tak selamat sekarang. Nak gambarkan demikian. Dalam keadaan tak selamat, polis pun tak selamat, orang pun tak selamat. Dalam keadaan demikian, apa yang boleh menyelamatkan kita? Agama je boleh menyelamatkan kita. Agama ni apa dia yang boleh menyelamatkan kita? Daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Quran ini dijelmakan balik, dikeluarkan balik untuk dijadikan ni dinul Islam, dengan tujuan untuk apa dia? Way of life. Ni satu cara hidup kamu, untuk kamu nak hidup dengan waktu mana kamu hidup di atas dunia ini sendiri. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Kamu kena arah supaya manusia melakukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Lalu Allah sebut wa ulaika humul muflihun. Orang itulah orang yang paling berjaya. Mereka itulah di kalangan masyarakat yang paling berjaya. Kalau kamu nak tengok orang yang benar-benar berjaya, bukan orang yang rumah besar tak, bukan orang yang jawatan besar tak, bukan orang yang hidup dia dalam keadaan yang pengaruh dia ramai tak, tetapi yang paling berjaya siapa? Wa ulaika humul muflihun. Ini orang yang paling berjaya ni, orang yang menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar dalam hidup mereka. Suatu dalam katanya
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia sebut ada 3 amalan yang Allah tak akan terima kecuali kamu buat 3 amalan yang lain, barulah Allah terima. 3 amalan yang tidak disertai dengan 3 amalan yang lain, Allah tak akan terima. Kecuali kamu sertai 3 amalan yang lain, barulah Allah terima. 3 amalan ni apa dia? Yang pertama, kamu jauh daripada syirik kepada Allah. Jauh syirik pada Allah, satu benda yang bagus. Tapi dalam masa yang sama, kamu diajar supaya berbuat baik pada kedua ibu bapa kamu. Maknanya disertakan sekali. Ani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah ajar demikian. Kamu, aku nak pesan pada kamu, kamu jangan syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun. Okey, kamu selamat tak syirik. Tapi mak ayah kamu wa bil walidaini ihsana. Kamu kena jaga kedua ibu bapa kamu. Kerana ni ibadah yang berkait, dia panggil. Kamu jaga mak ayah, tak jaga Allah, rosak juga amalan kamu. Allah tak terima juga amalan buat baik pada mak ayah. Ataupun kamu dalam keadaan yang kamu ni apa dia? Kamu jaga Allah, tapi kamu tak jaga mak ayah, pun Allah tak terima juga amalan kamu. 2. Yang pertama. Yang kedua, Allah ajar supaya kitanya amal ma'ruf nahi munkar. Jangan kita suruh je orang buat baik, tapi cegah. Cegah tu biar manusia dapat hidayah je lah, dia sebut. Senang dia sebut. Habis kamu kerja kita bagi tahu je benda yang baik. Benda yang baik saja. Ada pun cegah. Cegah tu kita nak suruh orang terbuka hidayah. Dan apabila orang terbuka hidayah, orang tak buatlah benda yang jahat tersebut. Cegah. Cegah tak boleh. Tak boleh cegah. Bukan demikian. Islam, dia datang serentak. Pakej sekali. Pakej di antara suruh buat benda yang baik dan cegah benda yang mungkar. Yang kedua. Yang ketiga, kamu mendirikan sembahyang, kamu mesti tunaikan zakat. Kamu mendirikan sembahyang, kamu tak keluarkan zakat, pun tak diterima di sisi Allah. Kamu keluar zakat, kamu tak sembahyang, pun tak diterima di sisi Allah. Dia mesti sekali, pakej sekali dipanggil. Katanya Anas bin Malik, bukan Anas bin Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, dia kata, inilah 3 amalan yang Allah jadikan di atas dunia, kita buat diserentak dengan 3 amalan yang lain. Ini salah satu katanya tuan kitab kita ni. Antara asas kenapa aku karang kitab ni sebabnya. Dia sebut di antara bendanya tujuan aku jadikan. Yang kedua, Allah sebut begini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, kerana Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 tu, kamu kena serulah manusia untuk rabbika bil hikmah. Kamu ajak manusia kepada Allah dengan penuh hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Kamu ajar, seru manusia. Sampai peringkat bijaksana ke kita sebab orang? Ya, bijaksana. Bijaksana ke pancung kepala orang? Ya, bijaksana juga. Bijaksana juga. Jangan kita sebut hikmah ni, bijaksana ni apa dia? Bijaksana ni bila kita gosok je orang. Tak. Dalam Islam ni sampai peringkat jihad itu di antara bijaksana. Benda yang kita kena diajar supaya kita jaga. Sampai tahap di mana dalam hidup kita sekali mana. Kereta BLN 5581, sagar merah, lampunya menyala. Sampai peringkat dalam hidup kita ni, sampai peringkat kita buat apa saja, kita ajak orang melakukan kebaikan, kita suruh pujuk orang, buat macam-macam cara, sampai ke muncak. Ke muncak tu, nak pancung kepala orang tu pun bijaksana lagi. Dia panggil sampai peringkat demikian. Ini dipanggil dakwah. Kamu seru manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan kamu ingatkanlah manusia dengan kerja-kerja yang baik. Ingatkan, mau'izatil, bagi peringatan, ingatkan manusia dengan mau'izatil hasanah. Ingat cerita-cerita, bagi tahu pada manusia kesan. Apabila kamu buat begini, kesan dia begini. Apabila kamu malas, kamu nak taubat pada Allah, begini jadinya. Apabila kamu tak solat, begini jadinya. Dalam hidup kamu ni, semuanya mau'izatil hasanah. Disebut sampai peringkat demikian. Firman Allah Ta'ala lagi kepada Nabi SAW. Rasul disebut, Allah cerita kepada Nabi Muhammad SAW, Qul hadhi sabili. Sebutlah wahai Muhammad, inilah jalan yang aku pilih untuk kamu. Jalan apa dia? Jalan Islam. Islam ni aku pilih untuk diri kamu, untuk kamu nak hidup.
ud'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kamu serulah manusia itu kepada Allah dengan kenyataan-kenyataan yang jelas. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan aku dengan siapa yang mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anda nak sebut sikit konsep dalam hidup kita ni. Di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ni, kita biasa dengar dengan majlis program Cinta Rasul, Cinta Rasul. Kita biasa dengar ni, Cinta Rasul. Dalam Islam ni, Islam suruh ke cinta Rasul. Ya, suruh. Tetapi berakhir ke cinta Rasul pada Rasul? Tak. Dia tak berakhir. Anda ulang sekali lagi ya. Islam suruh ke cinta Rasul? Ya, Islam suruh cinta Rasul. Tetapi berakhir ke cinta itu untuk Rasul saja? Tak. Dia mesti apa dia? Cinta Rasul sehingga beriman kepada Allah. Kalau cinta Rasul tak beriman pada Allah, tak ada nilai cinta Rasul. Dia dipanggil cinta Rasul itu bukan matlamat. Tetapi cinta Rasul itu merupakan perantaraan untuk cinta kepada Allah. Ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza kita cinta dengan mak ayah kita. Kita dengan Rasulullah berbeza. Kenapa? Kita beza, kita cinta kepada mak ayah kita. Kerana kita cinta pada mak ayah kita tidak sampai kita beriman kepadanya. Tetapi cinta pada Rasul diajar supaya sampai kita beriman kepada Allah. Kerana cinta Rasul, majalah cinta Rasul, kita bukan beria lagi cinta ni Rasul ni, sayang pada Rasul. Kitanya malam tu kita berselawat, tak cukup selawat, ya Hanana lagi kita ni. Kita suka sangat, subuh besok tak semayang. Tak ada cintanya kamu dengan Rasul. Tak ada cintanya kamu pada Rasul. Sampai orang nak laksanakan syariat Islam, kita tolak. Kita buat 1001 alasan. Cinta apa Rasul? Cinta Rasul ini mesti sampai beriman pada Allah. Kalau tak sampai beriman pada Allah, dia tidak berhenti di situ. Cinta Rasul ni mesti sampai peringkat kamu jaga solat, sampai peringkat kamu taat perintah Allah, sampai suatu diajar ayat Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalaulah kamu cinta dalam hidup kamu ni, kamu cinta pada Allah, fattabi'uni. Kamu ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai di sisi Allah. Tak disebut dicintai di sisi Rasulullah, tapi yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai di sisi Allah. Itu dia panggil konsep. Konsep kalau kita nak mencintai Rasul, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perantaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ke tak faham ni? Buat faham lah senang kita ni. Nampak termenung je masing-masing. Nak gambarkan tentang supaya kita jangan terlalu sampai peringkat kita ni berhabis-habisan dalam keadaan kita buat majlis program cinta Rasul, tiba-tiba kita tidak beriman pada Allah. Tak ada manfaat kita. Cinta Rasul ni beria ni, sayang Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Siap je selawat semua, selesai saja isap rokok, lepuh-lepuh isap rokok. Tak ada manfaat langsung dipanggil. Kalau kamu benar, kamu cinta Rasul, kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kamu mencintai Rasul. Yang ni disebut ana wa manittaba'ani. Aku dan juga orang yang berserta dalam hidup aku. Yang ni yang kita kena faham. Sebab tu dalam Islam ni, cinta hanya pemilik dia ialah Allah. Allah saja pemilik. Manusia, kamu tak cinta. Kita sebut, saya cinta pada isteri saya kerana Allah. Kita tidak cinta pada isteri kita kerana selain daripada Allah. Tak. Barat dia ajar, I love you, you love I. Senang bahasa orang Barat, dia ajar, I love you, saya cinta pada awak. Habis. Tapi Islam tak. Islam ajar, ana uhibbuki fillah, saya cinta pada awak kerana Allah. Sebab tu isteri dan suami ni, suami isteri ni, dia tak boleh dia bercinta dua orang begitu saja sampai tak datang semayang. Bercinta sampai tak semayang, tak ada faedah langsung. Bercinta sampai tak tutup aurat, tak ada faedah langsung. Kita di antara suami isteri ni, kita diajar supaya menumpang kasih dan sayang sementara. Sementara apa dia? Sementara berjumpa dengan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tu je konsep cintanya yang kita kena faham. Jangan sampai peringkat kadang-kadang cinta kita sampai peringkat apabila suami kita meninggal dunia ataupun
suami kita kahwin dengan orang lain, seorang lagi misal contoh. Kita pun mengamuk sakan dalam hidup kita. Punca apa dia? Marah ni orang perempuan sebut kahwin dua ni. Nak sebut ni gambaran demikian. Kerana kita letak cinta kita pada makhluk. Sepatutnya cinta kamu letak pada siapa? Kamu letak pada Khalik, bukan pada makhluk. Kalau kamu letak cinta pada Khalik, yakni Allah, dalam hidup kamu tak kisah pun dengan manusia. Hari ni manusia sayang kita. Besok lusa Allah balik hati. Allah tak suka pada kita. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan boleh dengar kuliah Hana. Besok lusa tuan-tuan tak nak dengar kuliah Hana. Benda yang tak pelik. Kenapa Allah balik hati? Balik hati ni sekejap je. Ada dulu tuan-tuan minat dengan Ustaz Nazmi Karim misal contohnya. Hari ni tuan-tuan rasa tak suka dah dengan Ustaz Nazmi Karim misal contoh. Kenapa jadi demikian? Allah balik hati. Allah balik hati ni, balik hati kita ni punca apa? Punca kerana kita letak cinta sama-sama kita. Cuba kita letak cinta kita hanya pada Allah. Aku sayang pada orang kerana Allah. Aku benci pada orang pun kerana Allah. Kerana Allah dalam hidup. Sampai peringkat demikian dalam hidup kita, dia jadi sama je kedudukan kita. Ini cara yang Allah jadikan. Sehingga kan kita tak letakkan rasa dalam hidup kita sama makhluk, tetapi kita letak pada Khalik, yakni Allah yang menjadi dan menciptakan kita. Barulah sampai peringkat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Satu kala mana Abdullah bin Umar, dia mengkebumikan mayat anak lelaki dia. Selesai daripada dia kebumi mayat anak lelaki dia. Lepas anak lelaki dia meninggal dunia kerana demam panas yang teruk. Selesai saja dia ketawa, dia senyum. Dia suka. Orang terkejut. Kamu ni apa jenis bapak lah jenis macam ni. Orang lain meninggal dunia, menangis. Kamu pula, kamu ketawa. Kenapa? Aku ketawa untuk sakitkan hati syaitan. Dia sebut. Katanya Abdullah bin Umar, aku ketawa dengan tujuan nak suruh syaitan sakit hati dengan aku. Bila aku boleh buat demikian, syaitan nak suruh aku ni rasa duka cita. Kenapa dia? Diambil buah hati aku ni sendiri. Tak, aku ketawa dengan tujuan. Waktu mana aku ketawa saja tadi, aku tahu syaitan cukup sakit hati. Kerana aku tetap reda dengan setiap pemberian yang Allah bagi dalam hidup aku. Nak sampai tahap ni payah orang sekalian. Kecuali kita latih diri dalam hidup. Jangan kita didik, jangan pupuk sangat nafsu kita. Jangan pupuk nafsu ni menjadi besar. Jangan. Tetapi latih diri untuk apa dia? Menjadi taat dalam hidup. Taat tanpa berbelah bagi dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mudah. Lagi kita berusia dalam hidup kita, lagi tertarik kita ni. Lagi tertarik daripada jauh, lagi jauh. Kalau kita tak istiqamah dengan agama, lagi tertarik. Jadi nak buat jahat. Kerana apa dia? Kerana aku makan garam dulu daripada kamu kan. Dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Kecuali kita boleh istiqamah. Apabila kita boleh istiqamah, lagi kita berusia, lagi kita baca Quran. Lagi kita berusia, lagi banyak kita derma. Lagi kita berusia, lagi kita solat. Lagi kita jaga. Punca apa dia? Kerana istiqamah yang kita boleh bertahan dan boleh bertahan dalam kehidupan kita ini. Anda tengok dalam sejarah kita di atas dunia ni, alhamdulillah dalam hidup kita Allah kurniakan pada kita untuk kita menumpang ilmu dengan Allah yarham Tok Guru ni Aziz. Dan anda belajar banyak dengan beliau. Belajar tengok bagaimana istiqamahnya beliau. Istiqamah sampai ke akhir dalam hidup beliau tersebut. Yang tak mudah kita sendiri pun kita jangka, kita boleh tak buat sampai tahap dia. Dalam keadaan uzur tu, bawa bekas air kencing tu, boleh turun sembahyang berjemaah. Boleh jaga solat tahajud malam. Terjaga malam tu, waktu mana doktor dah bius tu, mengikut doktor kata memang dia tak sedar lah. Memang tak sedar langsung. Doktor kata, biasanya bius yang ni, sampai tak ada lah. Doktor kata macam Allah yarham Doktor Luk dahulu. Kalau kena yang ni maknanya dia sampai dia meninggal dunia, sampai tak ada. Tapi pukul 12 malam masuk ubat tersebut, pukul 4 pagi celik mata. Celik mata tu tanya, dah subuh ke belum? Tanya dah subuh ke belum? Katanya yang duduk sebelah terjaga, katanya sepupu anak dia kata tak lagi, baru pukul 4 pagi. Allah, dia kata ayah nak solat tahajud dah dia sebut. Nak solat tahajud. Nak solat tahajud tu. Semayang lepas pada tu,
sama ada dia tak sedar balik. Boleh dia boleh bangun. Begitulah perjalanan hidup dia. Kalau kita dah terbaring begitu, tak tahulah solat tahajud apa, subuh pun tak semayang kita. Nak sebutnya, dia boleh sampai peringkat terjaga. Kemudian nak semayang sampai subuh, terjaga balik. Subuh dah. Subuh dah. Dah subuh dah. Nak solat subuh dahulu. Nak solat subuh, angkat takbir, begitulah. Nak gambarkan istiqamahnya, jaganya sampai tahap demikian. Dekat nak meninggal dunia tu, bila masuk melawat ziarah tu, dia celik mata, dia sebut pada keluarga, jangan cakap benda yang lain lah. Baca doa, baca Quran sudah. Baca doa, baca Quran. Baca doa, baca Quran. Ulang yang tu je. Dalam keadaan pejam mata, ada sepupu tengah-tengah baca Quran, tengah-tengah baca Quran tu, celik mata, salah tu dia sebut. Ulang balik dia sebut. Salah, ulang balik. Apabila anda sebut begitu sebar dalam YouTube, dalam Facebook dan sebagainya, ustaz cerita karut marut dia sebut. Bangun tahajud malam macam mana? Orang dalam ICU cerita karut marut dia sebut. Kita katalah, karut apanya orang bangun tahajud? Yang tak bangun tahajud tu karutnya. Orang bangun tahajud dianggap karut. Yang tak bangun tahajud tu karutnya. Orang celik mata tak tahajud, nak kata karut apa? Tapi bagaimana manusia ni, dia bagi diri dia kena guna logik akal dia pada diri dia. Dia panggil benda ni demikian. Allahu Akbar. Kita boleh tengok dalam hadis Rasulullah sebut, kalau kamu meninggal dunia, didatangi 100 orang je datang sembahyang mayat kamu, 100 orang saleh yang sembahyang mayat kamu, Allah ampunkan dosa kamu. Allah ampunkan dosa kamu. Kita ni, kita tengok, kita di antara kita dengan orang yang lawan kita tengok indal janais, waktu mana kamu jadi jenazah nanti. Siapa yang lawan alim ulama, kita tunggu. Kita tunggu waktu mana kamu jadi jenazah, saya jadi jenazah. Kita tengok mana orang yang datang, mana yang orang yang nak sembahyang mayat dan sebagainya. Kita boleh tengok zaman-zaman kita, boleh tengok bagaimana Allah jadikan dalam sejarah hidup kita. Kalaulah kita waktu mana kita tak ada, nanti orang datang sembahyang jenazah, siapa yang nak pujuk hati orang ni nak datang sembahyang jenazah? Puluhan ribu manusia nak datang, yang nak datang demikian. Kalau tidak Allah yang membuka hati, mana bagi duit RM5 pun, mana bagi pulut-pulut dan sebagainya, tak ada pun. Tapi kenapa orang datang? Kenapa beria sangat nak sembahyang jenazah dia? Maknanya apa dia? Ada sesuatu yang Allah sedang mengajar pada kita untuk kita belajar daripada dia. Ini maknanya gambaran Allah sedang tunjuk dalam kehidupan kita. Berhenti setakat inilah, insya-Allah kita sambung akan datang nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.